Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan untuk modul 8.0 iaitu pelarasan pada tarikh imbangan dan penyediaan penyata kewangan milikan tunggal. Okey, fokus saya adalah untuk modul 8.2 iaitu pelarasan akaun nominal. Okey, untuk modul ini, murid-murid akan dapat yang pertama 8.2.1 menerangkan maksud item pelarasan, 8.2.2 menyenaraikan contoh item pelarasan untuk akaun nominal, 8.2.3 merekod item pelarasan ke dalam jurnal am dan ledger, 8.2.4 merekod hasil dan belanja yang terselaras ke dalam akaun untung rugi, 8.2.5 merekod item belum terperoleh, belum terima, prabayar dan belum bayar ke dalam penyata kedudukan kewangan. Okey, baik, kita teruskan dengan subtopik yang pertama iaitu 8.1 menerangkan maksud item pelarasan. Okey, item pelarasan terbahagi kepada 4 untuk akaun nominal ya. Kita ada belanja prabayar, belanja belum bayar, hasil belum terperoleh dan hasil belum terima. Jadi kita pergi kepada pelarasan yang pertama iaitu belanja prabayar. Okey, belanja prabayar adalah belanja yang sepatutnya dijelaskan pada tempoh perakaunan akan datang tetapi dibayar pada tempoh perakaunan semasa. Okey, dan kata yang lebih mudah, okey, kita ada satu belanja yang sepatutnya kita jelaskan pada bulan hadapan tetapi kita bayar pada bulan kini, bulan sekarang lah. Ada belanja advance yang kita jelaskan. Okey, contoh kita tengok contoh. Okey, kadar bayaran yang perlu dibayar adalah RM2,500. Okay, sehingga 31 Disember, kadar bayaran yang dibayar adalah RM3,000. So, kita tengok ya macam mana penyelesaiannya. Okey, kadar bayaran yang patutnya dia bayar adalah RM2,500. Okay. Tetapi, dia membayarnya pada nilai, kadar bayaran yang dia bayar RM3,000. So, 3,000 tolak 2,500, kita ada RM500 sebagai kadar bayaran prabayar. Okey, item pelarasan yang kedua adalah belanja belum bayar. Okey, apa itu belanja belum bayar? Belanja belum bayar adalah belanja yang sepatutnya dijelaskan pada tempoh perakaunan semasa tetapi sehingga habis tamat tempoh masih belum dibayar. Okay, dalam kata yang mudah, kita ada satu belanja di mana kita perlu jelaskan pada bulan ini tetapi sehinggalah habis tamat bulan tersebut bayaran masih belum kita jelaskan. Okay, contoh, gaji pekerja yang perlu dibayar untuk sebulan adalah RM1,000. Sehingga 31 Disember, gaji yang dibayar adalah RM10,000. So, nampak RM1,000 dia perlu bayar setiap bulan. Okay, pada 31 Disember, dia hanya bayar RM10,000. So, kita tengok macam mana penyelesaian yang dibuatnya. Okey, untuk gaji, kita ada 12 bulan. So, 1,000 darab 12 bermaksud RM12,000. Okay, tetapi jumlah yang dia bayar adalah RM10,000. Jadi, 12,000 kita tolak dengan RM10,000. Kita masih lagi berhutang sebanyak RM2,000. Okey, itu yang dipanggil sebagai belanja belum bayar. Item pelarasan yang ketiga adalah hasil belum terperoleh. Okey, hasil yang belum terperoleh adalah hasil yang sepatutnya diterima bagi tempoh perakaunan akan datang tetapi telah diterima dalam tempoh perakaunan semasa. Okay, dalam kata yang lebih mudah adalah hasil advance yang kita terima walaupun kerja tersebut belum kita lakukan. Okay, contoh, komisen untuk sebulan adalah RM200. Komisen yang kita terima sehingga 31 Disember adalah RM2,500. Okay, kita tengok macam mana penyelesaian. Okay, komisen tahunan. Kalau sebulan kita dapat 200. So, kalau setahun 200 darab dengan 12 bulan kita akan dapat 2,400.
tetapi hasil ataupun komisen yang kita peroleh adalah 2,500. Bermaksud 2,500 kita tolak dengan 2,100, 2,400, kita akan dapat 100 sebagai hasil belum terperoleh. Item pelarasan yang keempat adalah hasil belum terima. Hasil belum terima adalah hasil yang sepatutnya diterima tetapi masih belum diterima dalam tempoh perakaunan semasa. Dalam kata yang lebih mudah, kita dah lakukan kerja tersebut untuk dapatkan hasil tetapi sehingga waktunya kita masih belum dapat bayaran. Contoh, sewa diterima untuk sebulan adalah RM300. Kita dapat RM9,300 tetapi sehinggalah 31 Disember sewa yang kita terima adalah RM3,000. So kita tengok penyelesaian. Sewa diterima tahunan. Kalau kita dapat 300 sebulan, so 300 darab dengan 12 bulan untuk tempoh setahun, sepatutnya kita dapat 3,600. Tetapi sehingga 31 Disember kita hanya dapat 3,600. So 3,600 kita tolak dengan 3,000 bermaksud 600 hasil ataupun sewa kita masih belum terima. Kita teruskan dengan subtopik yang seterusnya iaitu 8.2.3, merekod item pelarasan ke dalam jurnal am dan ledger. So para pelajar kena mengetahui di manakah kita perlu rekodkan untuk 4 item ini semasa di dalam penyata kedudukan kewangan. Untuk belanja prabayar dan hasil belum terima, dia merupakan aset semasa. Kenapa? Kenapa? Sebabnya adalah belanja prabayar adalah belanja advance. Jadi duit tu tidak sepatutnya lagi kita jelaskan. So dia merupakan aset kita lagi. Untuk hasil belum terima, walaupun kita masih belum dapat duit tersebut, dia dikira sebagai duit perniagaan. So kita rekodkan di dalam aset semasa. Untuk liability semasa iaitu belanja belum bayar dan hasil belum terperoleh. Belanja belum bayar, kita belum jelaskan lagi, itu dikira sebagai hutang. Dan hasil belum terperoleh iaitu hasil yang tidak sepatutnya kita dapat, so kita rekodkan di dalam liability semasa. Seterusnya, bila kita nak rekodkan di dalam journal am, untuk komisen, komisen belum ataupun hasil belum terperoleh, kita perlu debitkan komisen dan kreditkan komisen belum terperoleh. Kenapa? Sebabnya komisen adalah hasil. Ini adalah hasil belum terperoleh. So kita kena debitkan komisen untuk mengurangkan nilai komisen tersebut, dan komisen belum terperoleh tadi merupakan liability semasa. So kita rekodkan di bahagian kredit. Untuk item yang kedua iaitu hasil belum terima, kita akan debitkan sewa belum terima dan kreditkan sewa. Di mana sewa ini dikira sebagai hasil. Jadi kita kreditkan sewa untuk menambahkan nilai sewa tersebut, dan sewa belum terima merupakan aset semasa. So kita debitkan nilai aset semasa iaitu bahagian debit. Untuk kadar ataupun belanja prabayar, belanja prabayar merupakan aset semasa. So kita akan debitkan kadar bayaran prabayar dan kita akan kreditkan kadar bayaran untuk mengurangkan nilai kadar bayaran yang kita jelaskan secara awal tadi. Untuk yang keempat iaitu merekodkan belanja belum bayar. Kita akan debit belanja belum bayar merupakan liability semasa. So kita akan kreditkan belanja belum bayar ataupun gaji belum bayar dan kita debitkan gaji. Kita teruskan dengan subtopik 8.2.4 iaitu merekod hasil dan belanja yang terselaras ke dalam akaun untung rugi. Ini adalah petikan akaun untung rugi, di mana kita akan tambah dengan hasil dan tolak dengan belanja. Hasil yang pertama kita ada komisen. Tadi komisen merupakan komisen belum terperoleh.
Okay, komisen belum terperoleh. Okay, kita dapat 2,500. Kita kena tolak dengan nilai yang terlebih iaitu sebanyak 100. Jadi komisen yang sepatutnya kita dapat adalah 2,400. Okay, untuk sewa pula adalah sewa belum terima. Okay, sewa belum terima. So, kita hanya dapat RM3,000. So, kita tambah lagi yang belum kita dapat iaitu RM600. So, bermaksud sewa yang sepatutnya kita dapat adalah RM3,600. Kita tengok pula untuk bahagian belanja. Kita ada kadar bayaran. Kadar bayaran ini adalah merupakan kadar bayaran prabayar. So, daripada nilai yang kita dah bayar, RM3,000, kita tolak dengan nilai yang terlebih bayar iaitu RM500. So, sepatutnya kadar bayaran yang kita jelaskan adalah RM2,500. Okay, untuk item gaji merupakan gaji belum bayar. Untuk gaji belum bayar, okay, kita bayar hanya RM10,000. So, kita masih hutang lagi RM2,000. So, kita tambah RM10,000, kita tambah dengan RM2,000. So, bermaksud gaji yang sepatutnya kita jelaskan adalah RM12,000. Okay, untuk subtopik yang terakhir iaitu 8.2.5, merekod item belum terperoleh, belum terima prabayar dan belum bayar ke dalam penyata kedudukan kewangan. Okay, ini merupakan petikan penyata kedudukan kewangan pada ... Okay, kita ada aset bekas semasa. So, aset bekas semasa tidak terlibat dalam item pelarasan untuk ekonominal. Okay, kita hanya ada aset semasa dan liability semasa. Okay, untuk aset semasa tadi saya dah terangkan, iaitu kita hanya rekodkan hasil belum terima dan belanja prabayar. Iaitu kita ada sewa belum terima dan kadar bayaran prabayar. Okay, untuk liability semasa, kita akan ada hasil belum terperoleh dan belanja belum bayar, iaitu komisen belum terperoleh dan gaji belum bayar. Okay, sebagai rumusan, untuk merekodkan belanja prabayar dan hasil belum terima, ia direkodkan di bawah aset semasa. Manakala untuk item belanja belum bayar dan hasil belum terperoleh, dia direkodkan di bawah liability semasa. Untuk topik ini, murid-murid perlu memahami dan seterusnya mengingat supaya perekodan dapat direkodkan dengan betul. Sekian, terima kasih.